Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Republik Rwanda mulai 9 Disember 2020. Majlis menandatangani kenyataan bersama penjalinan hubungan diplomatik diadakan di Pejabat Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu New York. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Puan Yang Terutama Hajah Nur Qamar binti Haji Sulaiman, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu New York. Sementara itu, Kerajaan Republik Rwanda diwakili oleh Puan Yang Terutama Valentin Rwabiza, Wakil Tetap Republik Rwanda ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu New York. Pembinaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah memudahkan perhubungan, perjalanan orang dan pergerakan barang di antara daerah Brunei Darussalam dan daerah Temburong serta mampu meningkatkan kualiti hidup di kedua-dua daerah. Berucap pada majlis pembukaan semula cawangan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Temburong, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berkata pembinaan jambatan tersebut merupakan satu game changer dalam pembangunan dan kemajuan daerah Temburong dan setakat ini pelbagai projek pembangunan dan pembisaian di daerah Temburong dapat dilihat, antaranya projek infrastruktur di ruang legar Kompleks Bumiputra, Pekan Bangar. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah selaku pengerusi BIBD dan anak-anak syarikatnya berkata di sebalik pembangunan tersebut, Otoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT memainkan peranan penting dalam merancang, memantau dan memberi panduan kepada projek-projek pembangunan di daerah Temburong yang akan dapat memudah cara dan meningkatkan pelaburan serta dapat menghasilkan beberapa aktiviti spin-off yang boleh membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan juga menjana peluang pekerjaan baharu. Dengan usaha pembangunan projek-projek di daerah Temburong yang memberi tambahan infrastruktur yang baharu dan menarik, kita akan terus menyumbang kepada menjana peluang-peluang pekerjaan serta peluang-peluang perniagaan kepada penduduk tempatan, khususnya golongan belia di daerah ini. InsyaAllah pada masa yang sama, kita akan memastikan projek-projek yang dijalankan hendaklah dilaksanakan dengan mindset yang mengutamakan pemeliharaan keunikan alam kehijauan daerah Temburong. Bagi mencapai hasrat ini, kerjasama antara setiap lapisan masyarakat, sama ada individu, agensi kerajaan, pihak swasta, pengusaha dan golongan belia adalah faktor kejayaan utama untuk merealisasikan peluang-peluang perniagaan, pekerjaan dan perekonomian ini. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Dalam Negeri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Amiruddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Mubashir Khokar, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Pembukaan semula cawangan BIBD Temburong sebagai cawangan warisan ini dijangka dapat mencetus lagi pembangunan daerah Temburong terutama dari segi perniagaan dan pelancongan. Program Transformasi 1K1P 2020 merupakan usaha dan inisiatif Kementerian Hal Dalam Negeri dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam dalam menyediakan satu program latihan yang khusus kepada usahawan di bawah program 1K1P. Pelaksanaan program Transformasi 1K1P melangkaui beberapa fasa dan pada masa ini sedang memasuki fasa keempat. Produk klasik dan premium 1K1P Showcase.
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan memperkenalkan dua jenis produk iaitu produk klasik 1K 1P dan produk premium 1K 1P dalam pasaran. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Timbalan Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berkata demikian semasa majlis pelancaran produk klasik dan premium Satu Kampung Satu Produk petang tadi. Produk klasik 1K 1P adalah produk-produk asal ataupun original usahawan-usahawan yang telah dibuat penambahbaikan termasuklah dari segi rasa, warna dan reka bentuk mengikut permintaan semasa. Manakala produk klasik 1K 1P dengan konsep grab and go ini akan menggunakan pembungkusan yang lebih mesra pengguna, user friendly dengan sasaran agar pembelian untuk kegunaan harian dan jualan yang cepat iaitu fast sale di pasaran. Manakala produk premium 1K 1P adalah produk-produk yang melebihi tahap produk klasik 1K 1P. Termasuklah dari segi keunikan rasa, warna produk dan lebih berprestige dan penggunaan pembungkusan produk yang lebih berkualiti serta memenuhi persijilan dan piawaian untuk pasaran antarabangsa. Produk premium 1K 1P ini disasarkan untuk dijadikan sebagai cenderamata korporat dan dijual di outlet-outlet yang dikhaskan. Majlis pelancaran disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah merangka satu ekosistem pengeluaran dan pemprosesan produk klasik dan premium 1K 1P dalam memastikan ketersediaan produk-produk tersebut di pasaran dalam tempoh terdekat, di samping menjamin kualiti produk yang konsisten dan penggunaan pembungkusan yang menarik perhatian pembeli. Aktiviti jualan diadakan sehingga esok bermula pukul 10 pagi. Menteri Pertahanan Negara ASEAN dan PLUS telah mempersetujui dan menandatangani deklarasi bersama oleh Menteri Pertahanan ADMM PLUS mengenai visi keselamatan strategik ADMM PLUS. Mesyuarat diadakan secara dalam talian dan dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Jeneral Ngo Xuan Lik, Menteri Nasional Pertahanan Republik Sosialis Vietnam selaku Ketua ADMM PLUS Vietnam. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat ADMM ke-14 dan ADMM Plus ke-7 yang berhormat Bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Mesyuarat ADMM Plus ke-7 dimulakan dengan upacara peringatan bagi menyambut ulang tahun ADMM Plus yang ke-10 dengan sebuah tayangan video yang mempamerkan pencapaian ADMM Plus, diikuti oleh ucapan daripada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, Tuan Yang Terutama Jeneral Ngo Xuan Lik, Menteri Nasional Pertahanan Republik Sosialis Vietnam dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Mesyuarat tidak rasmi ASEAN-Jepun juga diadakan berikut mesyuarat ADMM Plus ke-7. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus ADMM Plus yang ke-7 telah dilaksanakan dengan jayanya menandakan berakhirnya pengerusian ADMM Vietnam di bawah tema Defence Cooperation for a Cohesive and Responsive ASEAN. Juga hadir Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Haji Mawiyah, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Awang Haji Adi Ihram bin Datuk Paduka Haji Mahmud, Pengarah Dasar Pertahanan. Berikutan tamatnya mesyuarat ADMM Plus ke-7, negara Brunei Darussalam telah pun menyambut peranan sebagai pengerusi ADMM Plus bagi tahun 2021 dan semua mesyuarat ADMM dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan akan dikendalikan secara dalam talian. Upacara penyerahan negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi mesyuarat-mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM bagi tahun 2021 dilaksanakan secara dalam talian setelah berakhirnya mesyuarat ASEAN ADMM Plus ke-7 hari ini. Majlis dimulakan dengan ucapan Tuan Yang Terutama Jeneral Ngo Xuan Lik, Menteri Pertahanan Nasional Republik Sosialis Vietnam, diikuti dengan penyerahan pengerusian ADMM kepada Tuan Yang Terutama Pengiran Haji Sahri bin Pengiran Haji Saleh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Vietnam, selaku Wakil Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof,
Menteri Pertahanan kedua negara Brunei Darussalam. Dalam ucapannya, Yang Berhormat Menteri Pertahanan kedua mengucapkan tahniah kepada Vietnam atas kejayaannya sebagai pengerusi ADMM di bawah tema Defence Cooperation for a Cohesive and Responsive ASEAN. Tema dan keutamaan negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ADMM bagi tahun 2021 juga dikongsi semasa majlis tersebut, iaitu We Care, We Prepare, We Prosper. Bersempena dengan ulang tahun ADMM ke-15 pada tahun depan, matlamat negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN, ADMM adalah mengeratkan platform tersebut diterajui oleh Centrality ASEAN. Sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2021, Kementerian Pertahanan Negara Brunei Darussalam akan menjadi pengerusi ADMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan, manakala Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB akan mempengerusikan mesyuarat Ketua-Ketua Tentera Pertahanan ASEAN ADFM dan mesyuarat berkenaan yang akan dikendalikan secara dalam talian. Terdapat 158 piawaian yang perlu dipatuhi untuk memperolehi pengiktirafan akreditasi daripada Joint Commissions International JCI. Ini termasuk keselamatan pesakit, penglibatan dengan masyarakat, prosedur klinikal, hasil klinikal pesakit dan penggunaan dan pengurusan ubat. Menteri Kesihatan mengongsikan yang Pusat Kesihatan Mukim Pangkalan Batu sekali lagi memperolehi pengiktirafan akreditasi semula JCI setelah diberikan pengiktirafan tersebut pada tahun 2017 yang lalu. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menyatakan perkara tersebut semasa Majlis Kesyukuran Pengiktirafan Akreditasi Semula JCI bagi Pusat Kesihatan Pangkalan Batu tahun 2020 petang tadi. Dengan penganugerahan akreditasi ini adalah diharapkan agar ianya akan menjadi benchmark atau penanda aras serta sebagai dorongan kepada pusat-pusat kesihatan dan hospital kerajaan di negara ini untuk masing-masing berusaha ke arah memberikan perkhidmatan kesihatan yang selamat dan berkualiti tinggi. Justru itu adalah diharapkan agar Pusat Kesihatan Pangkalan Batu akan dapat berkongsi pengalaman serta pengetahuan mereka mengenai proses mencapai akreditasi ini kepada pusat-pusat kesihatan yang lain. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil akreditasi JCI tahun 2020 kepada Dr. Dayang Nur Afizan binti Haji Hazipin, Pegawai Perubatan Kanan In-Charge Pusat Kesihatan Pangkalan Batu. Juga hadir Yang Berhormat Haji Muhaimin bin Haji Johari alias Johari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga pemangku penghulu mukim Pangkalan Batu dan Ketua Kampung Limau Manis. Pelbagai aktiviti disusun oleh Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM bagi golongan yang kurang bernasib baik di negara ini dalam sama-sama menikmati kegembiraan semasa musim cuti sekolah. MKM dengan kerjasama Hotel Wafa mengadakan acara santai bersama keluarga. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Amiruddin Ehsan bin Pihit Orangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin. Aktiviti ruiadah melibatkan penyertaan klien-klien MKM dari keempat buah daerah. Acara seumpamanya dihasrat dapat memupuk kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai pentingnya institusi keluarga dalam pembangunan masyarakat. Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri pagi tadi melancarkan 2 buah buku terbaru berjudul Dirgahayu Raja Kita dan terjemahannya Long Live Our King. Majlis disempurnakan oleh penulisnya Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Buku tersebut antaranya mengandungi wawancara khas bersama Mufti Kerajaan dengan Radio Televisyen Brunei sempena ulang tahun Hari Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-73 dan ceramah khas sempena ulang tahun Hari Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-74. Setiap naskah dijual dengan harga RM4.
Majlis diselajurkan dengan penyerahan buku-buku wakaf terbitan Jabatan Mufti Kerajaan termasuk buku Dirgahayu Raja Kita dan Long Live Our King kepada perpustakaan institusi pengajian tinggi dan awam di negara ini. Negara Brunei Darussalam mencatatkan 218 hari tanpa kes jangkitan tempatan. Pameran lukisan The Garden Rhapsodies antara acara yang memeriahkan Carnival Brunei December Festival 2020. Perinciannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam dengan 2 kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam serang akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 152 dengan kes yang sembuh seramai 147 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 677 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,103 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 137 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 78,855 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Hal ehwal penduduk pedalaman tidak pernah diabaikan oleh pihak kerajaan. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan lawatan kerja ke daerah Blight, khususnya kawasan pedalaman Mukim Sukang dan Mukim Melilas. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setia Usertap Kementerian Hal Ehwal Agama. Semasa lawatan ke Mukim Sukang, 15 buah keluarga menerima bantuan berupa keperluan harian untuk kegunaan rumah besar Kampung Sukang. Rumah Panjang Penan menerima bantuan tangki air. 15 orang pelajar Sekolah Rendah Datuk Maharaja Setia Tian, Kampung Sukang, menerima bantuan berupa peralatan sekolah. Sementara itu, Julangan Titah, Rumah Panjang Melilas juga menerima kunjungan rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Agama. 14 buah keluarga menerima sumbangan bantuan keperluan harian dan 3 orang pelajar daripada Sekolah Rendah Kampung Melilas menerima sumbangan berupa peralatan sekolah. Majlis Convocation Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE kali ke-28 diteruskan hari ini bagi hari keempat iaitu hari terakhir. Pada sesi pagi tadi, 270 orang graduan menerima sijil yang disampaikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Para penerima adalah pelajar program NTech IBTE School of Agri-Technology and Applied Science dan program HNTech IBTE School of Information Communication Technology. 2 orang graduan menerima anugerah pelajar terbaik ialah Dayang Jamilin Shasha binti Jamil dan Awang Muhammad Afif Salahuddin bin Awang Kharin. Manakala 2 orang pelajar menerima anugerah khas pelajar. Mereka ialah Felicia Anak Isau dan Awang Muhammad Asrul Nizam bin Haji Sibo Daud. Pada sebelah petang, 259 graduan IBTE School of Business and Tech dan IBTE School of Information Technology and Tech menerima sijil masing-masing. Sijil disampaikan oleh Awang Haji Azhar Berji Yahya, Setiausaha Tetap Tenaga Kementerian Tenaga. Penerima anugerah pelajar terbaik Awang Safwan Anwar bin Sapri dan Dayan Nordianah binti Muhammad Hasanuddin. Pelbagai acara menarik disusun sepanjang bulan ini sempena Carnival Brunei December Festival BDF 2020.
Antaranya pameran lukisan The Garden Rhapsodies, pelancaran buku lukisan dan forum seni lukis antarabangsa HAG. Our events under Brunei December Festival, which is the Garden Rhapsodies art exhibition and also the book launch that will exhibit painting and local artists from Brunei Darussalam. So this event coincide with Brunei December Festival 2020, and we are grateful that the events under Brunei December Festivals give platform to not only sectors like exhibition and food, but also other sectors like recreation, sports and adventure, and including Islamic. Pameran lukisan Garden Rhapsodies akan diadakan pada 21 hingga 24 hari bulan ini di Pusat Perniagaan Hortikultur Rimba. The Garden Rhapsodies is they will be showcasing 20 watercolor paintings by myself. The speakers from 10 different countries will be Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Malta, Italy, China, Bahrain, Dubai, and Brunei Darussalam. We will speak over the Zoom platform, and we will also have a live audience. So it will be live and virtual happening at the same time. Dua acara tersebut dikendalikan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Bank Baiduri dalam hasrat mendukung Karnival BDF 2020. Forum Seni Lukis Antarabangsa HAG akan diadakan di Ruang Legar Ibu Pejabat Baiduri pada pukul 2 petang. Ini menampilkan 10 penceramah undangan dengan membincangkan topik berkaitan seni lukis. It's a great opportunity where there can be exchanges of new ideas, skills, best practices. So it's a wonderful opportunity, especially during this time of pandemic when travel is restricted to for the local art students and teachers and communities to actually benefit from that interaction. Sementara itu, acara DST Winter Wonders juga akan diadakan bagi memeriahkan Brunei December Festival BDF 2020. Acara tersebut akan berlangsung pada 23 hingga 27 Disember dan 30 Disember hingga 3 Januari 2021. Dikendalikan dengan kerjasama syarikat Sparks dan Datastream Digital Sejaran Berhad DST, acara akan diadakan di Taman Permainan Jerudong. Berucap semasa sidang media petang tadi, Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melahirkan sokongan atas penganjuran acara tersebut yang membantu merangsang pertumbuhan industri pelancongan domestik. Yang Amat Mulia Pegana Anak Muhammad Abdul Qayyum bin Pegana Surah Negara, Pegana Haji Muhammad bin Mutasir, pengurus projek syarikat Sparks Sejaran Berhad berkata, DST Winter Wonders adalah acara percutian bertemakan musim sejuk berorientasikan kekeluargaan yang diadakan selama 10 hari. So seats are very limited at the moment due to the restriction of COVID-19. So it's selling quite fast. With that, I would like to open the floor for questions. Aktiviti menarik antaranya jualan beraneka jenis makanan dan minuman, luncur ais, permainan karnival dan persembahan muzik. Orang ramai yang berminat untuk mengunjungi DST Winter Wonders boleh membeli tiket awal di Kompleks Membeli Belah Mabuai dan The Mall Gadong bermula hari ini dan juga diperolehi terus di Jerudong Park Playground semasa acara 10 hari itu. Maklumat lanjut boleh layari laman sesawang www.dst.com.bn/Winter Wonders. Pasar Rakyat dan Candy Wonderland antara aktiviti yang akan diadakan semasa Pesta Makanan Sempena Brunei December Festival BDF 2020. Aktiviti tersebut diungkapkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan AIZ Event Planner and Management. Pasar Rakyat akan diadakan pada 12 hingga 13 Disember ini di Kedutaan Republik Indonesia Jalan Kebangsaan dari pukul 10 pagi hingga 5 petang. Tujuan Pasar Rakyat diadakan untuk membantu dan meningkatkan perniagaan dari pengusaha kecil dan sederhana
terutama pengusaha yang mendatangkan produk mereka dari Republik Indonesia. Dan dimulai dari pukul 10 sampai pukul 5 petang. Selama kegiatan berlangsung, kami akan memberikan kesempatan kepada usaha-usaha skala kecil dan menengah untuk menampilkan produk-produknya dan membuat koneksi dengan potensial customers. Insya Allah akan disediakan 25 stall. Sementara itu, AIZ Event Planner and Management akan mengadakan pesta makanan berkonsepkan Candy Wonderland pada 21 Disember hingga 3 Januari 2021 di Airport Mall dari 10 pagi hingga 10 malam. So during the event, there will be showcasing of the food, street food type, and then the live musics, but it's more to like demonstrations, and then gonna be a local handicraft jewelry clothing from our SMEs. So for now, it's a full house already. There's 32 participants, local SMEs and one automotive agents that joining us. Berkunjunglah ke Jurayawara Kempen Penyakit Tidak Berjangkit NCD anjuran Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan di The Mall Gadong selama 4 hari. Melalui jurayawara tersebut, ianya dapat meningkatkan kesedaran dan pengetahuan orang ramai mengenai NCD dan seterusnya dapat menyumbang kepada kesefahaman dalam menangani atau mencegah isu-isu kesihatan berkenaan. Orang ramai berpeluang untuk berinteraksi bersama pegawai-pegawai kesihatan melalui sesi perbincangan santai tentang masalah kesihatan, mengikuti permainan atau aktiviti scavenger hunt, healthy grocery tour dan pemeriksaan kesihatan. Selain itu, kempen juga bertujuan untuk mempertingkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan kesihatan mental bagi semua peringkat umur dalam masyarakat sama ada golongan kanak-kanak, orang dewasa atau warga emas, mengurangkan tanggapan dan stigma negatif terhadap penyakit Alzheimer dan mental serta menggalakkan orang ramai untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Program Lekasta bersedia anjuran tabung amanah pekerja TAP yang bermula kemarin berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil yang diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Seramai 50 orang peserta program Lekasta bersedia menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Rahimah binti Haji Ibrahim, pemangku pengurus kanan bahagian perkhidmatan tabung amanah pekerja. Dayang Sri Nazrina binti Haji Johari, penasihat persaraan tabung amanah pekerja menjelaskan tujuan program Lekasta bersedia adalah menyasarkan para pegawai dan kekitangan yang akan bersara dalam tempoh 10 ke 15 tahun akan datang. Tabung amanah pekerja mendapatkan kerjasama daripada Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kesihatan, Autoriti Monetary Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA dan juga institusi-institusi kewangan untuk menyampaikan ataupun mengongsikan maklumat mengenai kepentingan perancangan kewangan, mengenai kepentingan perancangan persaraan, mengenai kepentingan pengurusan harta iaitu melalui hibah atau wasiat atau dan juga pembagian faraid, kepentingan menjaga hubungan sosial dan keluarga sebelum dan selepas bersara dan juga menjaga kesihatan sebelum dan selepas bersara. Program juga diserikan dengan beberapa petak pameran yang mengongsikan maklumat dan produk berkaitan perancangan kewangan melalui Baidur Bank, Berhad, Insurans Islam Type dan syarikat Great Eastern. Para pelajar Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB diberikan pendedahan program kemasyarakatan dengan membersihkan kawasan rumah salah seorang mangsa banjir di Kampung Lubuk Pulau, daerah Tutong. Aktiviti khairat kemasyarakatan melibatkan 25 pelajar program ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana Perguruan Agama serta para pegawai dan kaki tangan di bawah Pusat Pengajian Lepas Ijazah dan Penyelidikan KUPU SB. Semasa acara tersebut, Datin Dr. Haji Nur Hira binti Haji Nur Kasih, Pengarah Pusat Pengajian Lepas Ijazah dan Penyelidikan KUPU SB menyerahkan wakaf dan sumbangan makanan asasi serta buku dan nota kepada mangsa banjir.
melibatkan pelajar-pelajar aktif dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan sambil kita ni tu meningkatkan ukhuwah di kalangan pelajar peserta dengan masyarakat, dan dalam masa yang sama kita ni tu untuk membina jati diri kita ni sebagai orang Brunei. Kalau sekiranya ada musibah, sama bantu membantu. Bermakna bukan sahaja pelajar-pelajar Pasir Wazah ni fokus kepada pembelajaran, tapi di Kupu SB pelajar-pelajar Pasir Wazah juga diberi peluang untuk sama-sama memberi sumbangan dan khidmat khusus kepada masyarakat. Pasukan Pengakap Kelana Universiti Islam Sultan Sharif Ali dengan kerjasama Pasukan Pengakap Daerah Temburong pagi tadi mengadakan program kerja kemasyarakatan di Balai Ibadat Kampung Sibut, Mukim Amu, Temburong. Program kerja kemasyarakatan ini adalah sebagai usaha melibatkan ahli-ahli Pasukan Pengakap Kelana Indonesia dengan masyarakat sekeliling. Di samping itu, program seumpama ini dapat menanamkan semangat bergotong royong dan bekerjasama antara ahli pengakap Kelana lainnya. Hikmat masyarakat ini adalah dijalankan bersempena dengan Hari Bertindak Kesukarelawanan ataupun dipanggil sebagai Day of Action. Dan juga kami peranan sebagai seorang pengakap Kelana adalah sebagai pasukan pertutusan damai atau lebih dikenali sebagai Messenger of Peace, iaitu dengan kerjasama Persatuan Pengakap Daerah Temburong untuk melakukan aktiviti kerja amal. Inilah. Ahli pengakap Kelana berupaya menanai tanggungjawab ke arah melahirkan para ahli pengakap yang berkualiti, khususnya kalangan para belia agar menjadi individu yang berakhlak mulia, berdisiplin, taat beragama dan berjiwa besar. Isu warna air yang kekuningan di kebanyakan tempat adalah berkurangan pada waktu ini. Menurut Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, isu air kekuningan disebabkan oleh kualiti air mentah yang tidak konsisten yang mempunyai tahap warna, kekeruhan yang tinggi dan pH air yang rendah. Kekeruhan air mentah dari sungai ini kerap berubah mengikut perubahan cuaca. Situasi seperti kemarau di musim panas dan banjir di musim hujan adalah antara faktor yang menyebabkan kualiti air mengalami perubahan yang ketara. Selain itu, kualiti air juga terjejas disebabkan oleh hujan yang lebat atau air yang lama bertakung di kawasan tadahan yang boleh menyebabkan air mentah berbau dan sukar dirawat. Sehubungan itu, Jabatan Kerja Raya meningkatkan usaha untuk menangani isu ini selain meningkatkan usaha rawatan di loji-loji dengan melaksanakan pelbagai kerja operasi. Jabatan berkenaan juga menasihati orang ramai terutamanya yang mempunyai tangki rumah dan penapis air persendirian untuk memastikan peralatan tersebut sentiasa di dalam keadaan bersih dengan melakukan rutin flushing dan backwashing serta memasak air sebelum digunakan untuk masakan atau minuman. Sebarang aduan bolehlah menghubungi talian Darussalam 123. 3 warga negara asing ditahan dan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Kesalahan itu ditemui semasa operasi yang dilakukan oleh bahagian penguasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan di 2 tempat perasingan. Semasa pemeriksaan di sebuah gerai kawasan Mukim Berakas B, seorang lelaki warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut kerana didapati melanggar peruntukan Peraturan 15/3 iaitu bekerja tidak mengikut apa yang tercatat dalam pas kerja yang dibenarkan. Semasa pemeriksaan di sebuah rumah dan bilik sewa di Tanjung Nangka, seorang lelaki warga negara asing ditahan kerana bekerja tidak mengikut apa yang tercatat dalam pas kerja yang dibenarkan. Dia dipercayai melakukan kesalahan memberikan khidmat mengurut pelanggan lelaki. Sementara seorang perempuan warga negara asing didapati tinggal lebih masa di negara ini selepas pas imigresen mansuh. Perempuan tersebut merupakan salah seorang pekerja asing yang pernah dilaporkan sebagai pekerja lari dari majikan. Dalam operasi bahagian penguasa Undang-Undang JIPK Kuala Belait yang menyasarkan projek penambahan pondok gerai jualan Kampung Lumut, daerah Belait, 2 orang lelaki warga negara asing ditahan dan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Kedua suspek dibawa ke Pejabat Imigresen bahagian penguasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan dan tindakan lanjut. Sementara itu, majikan suspek diarah untuk melapor diri ke bahagian tersebut.